Buku surat berapa? Siapa buka? Buku surat berapa? Saya dah crop dah ni Okey. Apakah yang anda faham tentang punca suatu persamaan kuadratik? Okey. So, kalau kita tengok ni, buku surat berapa? Siapa buka tu? Dengar bunyinya. Surat 16 tu. Muka surat 16 Okey. Dalam muka surat 16 ni dia ada cakap apakah yang anda faham tentang maksud punca suatu persamaan kuadratik? Okey. Tahukah anda bagaimana kita boleh menentukan punca suatu persamaan kuadratik? So, kalau kita dekat kelas nyata, okey, kelas nyata berdepan, macam kat sini dia galakkan kelas tu kita bagi dengan dua kumpulan. Okey. Satu kumpulan kira tanpa perisian, okey, kira manual. Yang satu lagi guna komputer, perisian geometri. So, cikgu akan tunjukkan dua-dua kaedah. Okey. So, ini latihan yang dia suruh buat. So, cikgu akan tunjukkan cara tanpa software geometri tu dulu. So, ini cara manual yang awak kena buat nanti dekat latihan. Okey. Lengkapkan jadual di bawah. Kenal pasti nilai X tu memuaskan persamaan kuadratik ataupun tidak. Okey. Ini dia punya soalan. Okey. Dia nak tahu sama ada 0, 1, 2, 3, 4 ni dia memenuhi yang memuaskan persamaan ataupun tidak. Okey. Jika kiri kanan nilainya sama, dia memuaskan persamaan. Okey. Okey, kita tengok X kuasa 2 tolak 3X. Susahlah macam ni. Okey, saya tambah slide lah. Okey. New slide. Senang sikit nak tunjuk. Blank. Okey. Soalan. Ctrl C. Okey. Kenapa Pia? Kenapa? Okey. Cikgu tunjukkan. Okey. So, dia bagi X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan 0. Siapa tadi nak masuk? Tak ada. Tak apalah. Okey. So, masukkan nilai 0 ni, okey, dalam X. Okey. Okey. 0 kuasa 2 tolak 3 0 tambah 2 sama dengan 0. Okey, semua 0 tambah 2. 2 sama dengan 0. Kiri kanan nilai dia tak sama. So, bila nilai dia tak sama, dia tidak memuaskan. Okey, kita test pula dengan 1. Okey, X kuasa 2 ni gantikan dengan 1. Tolak 3, X gantikan dengan 1 tambah 2 sama dengan 0. Okey. 1 tolak 3 tambah 2. Negatif 2 tambah 2. Okey. So, negatif 2 tambah 2 jawapannya 0 kan? Okey. Bila kiri kanan nilainya sama, dia memuaskan persamaan kuadratik yang diberi. Jadi, 1 ni betul. Memuaskan. Kita cek 2. 2 kuasa 2. Ingat X tu kita gantikan dengan 2. 3. X kita gantikan dengan 2. Tambah 2 sama dengan 0. Okey, 2 kuasa 2, 4. 3 kali 2, 6. Tambah 2 sama dengan 0. Okey, 4 tolak 6 negatif 2. Tambah 2, 0. Hutang 2, bayar 2. 0 sama dengan 0. So, 2 pun memuaskan. Okay, kita cek 3. Okay, 3
3 kuasa 2 tolak 3, X tu gantikan dengan 3 tambah 2 sama dengan kosong. 3, 3, 9. 3, 3, 9. 2, kosong. 9 tolak 9 habis. 2 sama dengan kosong. Tak sama. So, dia tak memuaskan. Ini tak memuaskan. Cek sampai nombor 4. Okay, kita cuba nombor 4. Dia punya pemadam mana entah. Kita cek 4 ni. Okay, 4. Buat bawah lah buat 4 kuasa 2 tolak 3, 4. Okay, tambah 2 sama dengan kosong. 4, 4, 16. 3, 4, 12. Tambah 2 sama dengan kosong. 16 tolak 12 dapat 4. 4 tambah 2, 6. 6 sama tak dengan kosong? Tak. Tak. 2 tak sama. Okay. Ini sama. Jadi, hanya 1 dan 2 yang memuaskan persamaan ini. 1 dan 2. 1, 2. Okay. So, step yang sama untuk awak buat soalan nombor 2. Nak tunjukkan contoh satu lagi ke tak? Boleh cikgu. Okey, kita try satu lagi contoh. Ini kaedah pengiraan. Okey, kaedah pengiraan. Okey, kita ambil satu. Okey, kita tengok yang nombor 2 ni. Okey, nombor 2. So, dia bagi X kuasa 2 tolak 5X tambah 4 sama dengan kosong. Yang ini. Okey, gantikan dengan kosong. Ini mestilah kosong. 5 kali kosong, kosong. 4, kosong. 4 tak sama dengan kosong. So, bukan. Okey, bukan. Kita try 1. 1 kuasa 2 tolak 5, 1 tambah 4 sama dengan kosong. 1 tolak 5 tambah 4, kosong. Ada 1 hutang 5 jadi hutang 4. Tambah 4, kosong. Ada hutang 4, bayar 4, kosong. So, betul. Dia memuaskan. Memuaskan lah cikgu. 1 ya. So, jalan kerja sama je. Okay, kita gantikan dengan 2. 2 kuasa 2 tolak 5, 2. So, kalau soalan tu tanya, adakah nombor itu memuaskan ke tak? So, awak jawab macam tu lah. Awak kena kira dulu. Okay, ada 2 cara. Ini step yang pertama, cara pengiraan. Kita try. Saya habiskan satu ni. Okay, 2, 2, 4. 5, 2, 10. Tambah 4 sama dengan kosong. 4, ada hutang 10. Hutang 6 tambah 4. Hutang 2. So, kosong. So, bukan. Cuba buat nombor 3 dengan 4. Okay, sambil tu cikgu buat jugalah. Awak cuba buat. Okay, 3 kuasa 2, 5, 3. Siapa yang laju tu dia boleh sebut lah. Okay, 3, 3, 9. 5 kali 3, 15. 4, 10. Ini semua dalam buku teks. 9 tolak 15, negatif 4. Tambah 4. Kat sini kita dah nampak kosong. So, dia memuaskan. Okay, 1 betul, 1 memuaskan, 3 memuaskan. 4 ni jangan ikut dia kata tak. Kena test jugalah. Okay, tapi saya rasa tak kan. Okay, biasanya 2 sahaja. Dalam persamaan kuadratik hanya 2 sahaja yang memuaskan ketaksamaan. Kenapa? Nanti cikgu buktikan. Okay. Sebab dia nanti baru awak akan faham kenapa 2 je. 16, 24. Okay. 16 tolak 20, hutang 4. Okay. Tapi kat sini ada 3 kan? Betul tak saya letak 4 kuasa 2 tolak 5, 4 tambah 4 sama dengan kosong. 4, 4, 16. 5 kali 4, 20. 16, okey. Tambah 4 sama dengan kosong. Kosong sama dengan kosong. So, ini pun memuaskan. Ada 1, 2, 3. Yang 3 ni betul ke?
3 9, 5 kali 3 15. 9, okey salah kira ni. Okey, negatif 4 ke negatif 6? Negatif 4. Negatif 6 cikgu. Negatif 6. So tak dapat. So ini bukan. Satu dengan 4 saja. Kan saya cakap tadi, dalam persamaan kuadratik, nak tahu dia persamaan kuadratik senang je. Dia ada A, dia ada B, ada C. A mesti kuasa 2. B mesti X sahaja. C mesti nombor saja. Ini persamaan kuadratik. So dalam persamaan kuadratik, hanya 2 sahaja nilai yang memuaskan persamaan kuadratik. Kalau 3 mesti ada salah jalan kerja. Okay, kenapa 2? Okay, saya tunjukkan cara guna komputer pula. Cara nak selesaikan dia. Okay, so kita ambil balik nombor tadi. X kuasa 2 tolak 3X tambah 2 sama dengan 0. Yang kedua, X kuasa 2 5X tambah 4 sama dengan 0. Saya catat kat kertas sebab kejap lagi cikgu nak tunjuk dekat komputer. Okey, untuk persamaan yang pertama tadi, dia punya nombor yang memuaskan kesamaan dia 1 dan 2. Untuk persamaan yang kedua kita kira 1 dan 4. Okey, so sekarang ni cikgu buka graf kuadratik ni dekat internet. Nanti awak pun boleh guna siapa yang nak guna. Okey, X kuasa 2. X kuasa 2. Okey, tolak 3X, tolak 3X tambah 2. Okey, X kuasa 2 tolak 3X tambah 2. Ini dalam buku teks soalan ni, contoh ni. So yang ini kita buat guna perisian. Okey, nak tahu dia punya nombor tadi memuaskan ke tak samaan. Tadi bila kita kira 1 dengan 2 kan? Okey, nak tahu ini dia. Kalau gambar dia senang. Okey, cikgu tak boleh nak conteng pula Okey, dekat graf ini, kan dia melalui pasti X, nampak tak? Okey, graf ni melengkung, dia turun bawah, dia langgar 1 dekat pasti X, betul tak? Okey, dia turun, lepas tu dia naik balik, dia langgar lagi pasti X dekat nombor 2. Jadi, laluan graf ini yang melanggar pasti X tu dipanggil memuaskan ketaksamaan, memuaskan persamaan kuadratik, iaitu 1 dan 2. Okey, cuba kita tengok persamaan yang kedua. Okey, kita tengok persamaan kedua. Okey, persamaan yang kedua, X kuasa 2. X kuasa 2 tolak 5X, tolak 5X tambah 4. Tambah 4. Okey, kita tengok graf yang terhasil ini. Kita dapati dia lalu dekat 1 dengan 4. Betul tak? Dekat pasti X, dekat pasti X, dia potong tu, tempat yang dia lalu tu 1 dengan 4. Jadi, mana senang? Gambar graf ke kaedah mengira? Gambar graf kan lagi senang kan? Ya, gambar graf lagi senang. Okey, soalan boleh datang dalam soalan objektif ataupun betul salah. Dia bagi gambar, dia kata nyatakan nilai X yang memuaskan persamaan kuadratik. Itu maksudnya apa yang melalui garisan tu melalui nilai X apa? 1 dan 4. Tapi kalau dia tak bagi gambar graf, awak kena kira secara manual. Boleh Okey, kita teruskan. Ini yang kita conteng tadi. Okey. Ini kesimpulannya yang hijau ni. Jadi daripada aktiviti yang kita buat tadi, terdapat 1 atau 2 nilai pemboleh ubah, yang memuaskan satu persamaan kuadratik.
Nilai pemboleh ubah ini dikenali sebagai punca. Jadi, kalau cikgu tunjuk graf tadi, okey. Apakah punca bagi graf kuadratik ini? Punca dia 1 dan 4. Okey. Jadi 1 dan 4 ni dipanggil punca persamaan kuadratik. Punca tu maksudnya nombor yang melalui lah. Jadi kalau dia tulis, dia bagi gambar macam ni, okey. Dia bagi persamaan macam ni. Apakah punca bagi persamaan kuadratik ini? 1 dan 4. So itu kita panggil punca. Okey. Yang ini dia bagi tunjuk lagi macam mana nak tentukan titik A bila y sama dengan kosong. Okey. So isi pelajaran yang pertama nak tentukan punca persamaan kuadratik. So boleh melalui pengiraan. Yang kedua boleh melalui graf. Okey, gambar graf. Jadi inilah yang ada dalam buku teks awak, kesimpulannya. Okey. Punca bagi persamaan kuadratik ini ialah yang melalui pasti X. So ini punca, ini punca. Ini punca yang saya tunjuk tadi guna graf. Okey. So kita cuba. Okey. Ini latihan. Contoh dalam buku teks juga cikgu crop. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, tandakan dan nyatakan punca bagi persamaan kuadratik. Okey. Jadi untuk soalan yang pertama ni, untuk persamaan yang pertama, dia suruh tandakan. So bila tandakan, ambil pensil, awak tandakanlah. Ini saya punya besar. Awak pakai pensil kecil je. So ada 2. Jadi dah tandakan. Yang kedua dia suruh nyatakan. So bila dia nyatakan, awak tulis -4, koma. Okay, kat sini kena tengok hati-hatilah. Okay, sebab dia duduk kat tengah-tengah ni. Saya dah conteng pula. Okay, escape. Okay, rasa-rasa berapa ni? Okey, saya naik ke atas. Jadi 1.5 tengah-tengah kan? 1.5. 1.5. Itulah punca. Soalan kata tandakan dan nyatakan. So tandakan kita dah tanda, kemudian kita nyatakan. Okey, kita tengok soalan sebelah ni. Tandakan. Yes, tandakan. So kalau awak tak belajar hari ni, awak tak tahu macam nak tandakan. So ini kita tandakan. Kemudian kita nyatakan pula. Okay. Nyatakan. So -1, 4. Kena ada koma Okay. Boleh? So senang ni dia rasa. Okay. So cikgu teruskanlah. Ini cara penyelesaiannya. Kat bawah ni. Okay. Dia dah tulis kat sini. -4, 5. 4, 5. Nak label kat situ boleh. Nak tulis kat atas pun boleh juga. Okey. So kita dah tahu apa itu punca. Okey. Apa itu punca. Okey. Okey. Tentukan sama ada nilai berikut merupakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan ataupun bukan. Okey. Nak tahu dia punca ataupun bukan. Cuba saya... Boleh conteng tak? Okey, boleh. Tadi dia hang pula. Okey, kali ni tadi kita guna kaedah gambar graf. Daripada gambar graf tu terus kita boleh nyatakan dan tandakan. Ini cara mengira. Okey, dia kata tentukan sama ada setiap nilai berikut iaitu 1 dengan 3 merupakan punca ataupun bukan. Okey, ini soalan dia. Ini penyelesaian dia. So, cikgu tunjuk kalau awak nak lebih faham. Kalau nak tengok sebelah ni pun boleh juga. Yang sini cikgu tunjukkan. 2x kuasa 2 tolak 7x tambah 3. Gantikan x dengan 1. 2,
1 kuasa 2 tolak 7. 1 tambah 3. Okey. 2. Okey, ini jadi 2 sebab 1, 1, 1. Jadi 7 tambah 3 sama dengan kosong. Hujung ni jadikan kosong Okey. Okey, 2 hutang 7. Hutang 5. Siapa ada kalkulator, terus je tekan ni. Ini. Terus je tekan. So, negatif 5 tambah 3 negatif 2. Okey. So, dia sama tak? Tak sama. So, ya, dia tak memuaskan. Kita cek satu lagi. 2, 3 kuasa 2 tolak 7. 3 tambah 3 sama dengan kosong. 2, 9. 7 kali 3, 21. Tambah 3, kosong. 9, 3, 18. Tekan kalkulator terus Kalkulator cikgu kat bilik sebelah pula. Siapa yang ada kalkulator terus je. 18 tolak 21 negatif 3 tambah 3, kosong. Yes, kita akan dapat kosong. Ini letak simbol bukan macam ni. Kalau awak buat simbol bukan, ini boleh dah kira markah. Okey. Ini masuk markah, dapat masuk nilai. Masuk nilai K1. Jawapan N1. Masuk nilai. Masuk nilai K1 markahnya. Okey, dapat jawapan N1. So, berdasarkan simbol yang awak lukis ni pun dah kira jawapan. Tapi kalau nak nyatakan pun boleh. Dia kata yang mana merupakan punca? X sama dengan 3 adalah punca. Okey. Sebelah sini yang buku teks tunjukkan lah. Okey. Yang sebelah sini yang saya tunjukkan. Yang Faham betulnya X cikgu. 3 lah. Ya? Yang betulnya 3 cikgu Ya, yang betul 3. X bukan. X sama dengan 1 bukan. Soalan akan keluar, tanya yang mana satu punca. So, macam mana nak buktikan? Kita masukkan nilai. Boleh? Okey. Okey, setakat ni senang lah. Ini B pun sama lah. Macam mana nak tahu dia punca ke tak? Satu ni ya atau tak pun sama. Masukkan nilai. Okey. So, macam kat sini dia dah tunjukkan jalan. Jadi, dia ada 1 kat sini. Maksudnya 1 sama dengan kosong. Sebelah sini, habis dia kira dapat 1. Sepatutnya kosong. Okey? Okey. So, nak tunjuk juga ke? Boleh cikgu. Boleh? Okey, saya tunjuklah. Okey. Okey, 3X kuasa 2 tolak 7X tambah 5 sama dengan 3. Okey, sama dengan 3. Okey, masukkan nilai. Okey, kata kat sini ni, apabila X sama dengan 1, masukkan nilai. Okey, so sama dengan 1. So, dia kata kanan 3, 1. Okey, tadi kita dapat belakangnya kosong kan? Kali ni, kita dapat belakangnya 3. Okey, sebenarnya ada 2 cara. Cikgu tunjuk cara yang pertama ni lah Okey, gantikan X sama dengan 1. Kenapa X sama dengan 1? Sebab soalan bagi X sama dengan 1. 3, 1 kuasa 2 tolak 7, 1 tambah 5 sama dengan 3. 3, siapa ada kalkulator tekan kalkulator Cikgu tak ambil pula. Ambillah sekejap. Okey. Berapa ni? Saya kira. Okey. Negatif 4 tambah 5 sama dengan 3. Negatif 1. Negatif 1 pula. 1, 3. So, sebelah sini 1, sebelah sini 3. Kalau dia sama 3, baru memuaskan. Tapi macam ini, tidak memuaskan. Okey. Kita test yang kedua. Ada pecahan ni. Okey, awak tak suka pecahan kan? Tapi pecahan ni tak susah sebenarnya. Okay, 7, 1/3 tambah 5, 3. Kalau tekan kalkulator direct, boleh je. Okey. Okey, ini akan jadi 3 1/9
saya guna manual lah. Siapa yang belajar dengan saya suka manual kan. Okay. Tapi nak cepat guna calculator lah. 3, 1, 3. Okay. So, 1/9. Tekan calculator lah cepat sikit. Okay, tolak 7/3 tambah 5. Okay, awak akan dapat 27/9. Okay. Kalau ikut kat sini, dia kata kiri kanan sama. Okay, awak tengok dia masukkan nilai. Ini dapat 1/3. Okay, 7/3 tambah 5. Okay, 1 tolak 7. 1 tolak 7 negatif 6/3 tambah 5. Okay, 3, 1, 3, 2. Negatif 3 sama dengan 3. 3. Negatif 3. Kenapa negatif? Kenapa negatif Negatif. Oh, okey. Negatif 2 tambah 5, cikgu salah. Ini positif. Betul tak? Hutang 2, bayar 5. So 3 lah, betul tak? Bukan hutang lagi kan? So kiri kanan sama. So bila kiri kanan sama, dia memuaskan. Yang ini dia tak memuaskan. Okay? Jadi kiri kanan sama. Okay. Boleh Tadi contoh yang pertama cikgu bagi yang belakangnya sama dengan kosong. Contoh yang kedua, yang belakangnya ada nombor. So kita selesaikan yang sebelah ni. Kita selesaikan yang sebelah. Dah selesaikan, sama tak dengan yang sebelah? Kalau sama, dia memuaskan. Kalau tak sama, dia tak memuaskan. Boleh Okey. Okay. Kita boleh juga belajar cara nak dapat ni guna calculator. Dalam buku teks, ini saya crop buku teks. Ada step dia. Okay, macam mana nak kira, nanti saya nak awak guna calculator awak. Check benda ni sebab kena belajar. Kalau soalan ini keluar dalam kertas 1, sangat menjimatkan masa. Awak tekan calculator je terus dapat. Tak payah nak kira, masukkan nilai. Boleh Nanti masing-masing cuba guna calculator. Okey. Seterusnya. Ini praktiskan diri dalam buku teks latihan. Bagi setiap graf fungsi kuadratik di bawah, nyatakan punca bagi persamaan kuadratik yang diberikan. Tadi kita dah belajar dah. Apa tu punca? Punca ialah nilai X yang graf lalu. So, nilai dia kat tengah ni dengan 2. Okay, ini kena tengok betul-betul lah. So, awak boleh nyatakan di sini ataupun awak tulis kat sini. Punca sama dengan apa, koma, apa. Ini pun sama. Yang ini dia sharp Ini negatif 4. Okay, punca sama dengan negatif 4, koma. Ini tengah-tengah. Ini 4, ini 6. So, 5. Tak payah kurungan dia bukan koordinat. Okay. Okay, seterusnya. Okay. Ini praktiskan diri lagi buku teks soalan nombor 2. Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada setiap nilai berikut merupakan punca atau bukan. Tadi yang cikgu tunjuk tu. Gantikan nilai ini dalam X. Okay. Kalau belakang dia kosong, kiri kanan mesti kosong. Baru punca. Okay. Tadi cikgu dah tunjukkan. Okey, sama juga yang ini. Okey, gantikan X dengan 1, ganti X dengan 1, kira mesti kiri kanan kosong baru punca. Jika kat sini nombor lain selain kosong, dia bukan punca dan sama dengan ini, awak kena buat garisan macam ni kalau bukan punca. Okey? Yang ini cikgu dah ajar tadi, dah tunjuk jalan kerja. Macam mana nak tahu dia punca ataupun tidak. Okey, nombor 3.
Bagi setiap yang berikut, tentukan sama ada nilainya tu punca. Jalan kerja ni sama je jalan kerja dengan nombor 2. Cuma sekarang ni dia nak tahu dia punca ke tak. Sama je lah arahan dengan nombor 2 ni sebenarnya kan. Okay. Cuma tadi saya lupa nak cakap. Yang C ni, ni kosong tak apa. Ini, yang ini belakangnya 6. Sebelah sini mesti 6. Baru punca. Kalau bukan 6, dia bukan punca. Okey. Boleh? Okey, kita tengok nombor 4. Bagi graf fungsi kuadratik di sebelah, tentukan sama ada nilai X yang diberikan merupakan punca atau tidak. Okey. Kat sini awak kena pandai anggar. Okey. Punca ialah nilai X yang graf lalu. Graf lalu dekat paksi X. Okey. Kalau awak tengok kat sini, ini 5. Betul tak? Kalau 15 ni, 15 betul ke? Bukan kan? Bukan cikgu. Graf tak lalu 15. So sekali pandang kalau awak belajar, awak boleh jawab. Kalau hari ni tak belajar, tak dapat jawab. Ini dekat negatif 3. So dia punca. 1 bukan, 5 bukan. 5 ya. 5 ya, 15 bukan kan? 15 bukan cikgu. 1 bukan sebab insya pula. 1 bukan sebab dia hanya lalu negatif 3 dan 5. Negatif 3 dan 5 sahaja. Senang sangat soalan ini. Okay, kalau belajar. Kalau tak belajar, tak boleh nak jawab lah. Okay, seterusnya. Okay, saya ulang balik sebelum kita pergi step yang seterusnya. First tadi kita belajar macam mana nak kenal punca melalui graf dan pengiraan. Okay, so seterusnya kita pun boleh mencari punca bagi persamaan kuadratik melalui kaedah pemfaktoran. Pemfaktoran ni kalau masih ingat masa form 2 kot. Form 2 ke form 3 yang kita buat rumah tu persamaan kuadratik, lepas tu kita buat rumah. Okay, kita tengok contoh penyelesaian dia ni. Yang ini, kalau masih ingat yang ini. Okay, kalau masih ingat lah. Kalau tak ingat, cikgu tunjukkan lah. Okay. Kalau tak ingat, cikgu tunjukkan. Okay, mana soalan tadi? Dah kat bawah ni. Okay, ini. Okay. Cikgu tunjukkan. Okay, mana? Terus see. Okay, sekejap Okay. Okay. Macam mana nak tahu ni punca bagi persamaan kuadratik ini melalui pemfaktoran? Kadang-kadang soalan tanya, okay, cari punca menggunakan kaedah pemfaktoran. Okay. X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Kalau masih ingat form 3 yang belajar dengan saya, form 2, kita ada buat rumah macam ni. Okay. Yang depan duduk depan. Yang kedua ni kita hantar belakang. Okay. Yang positif 6 ni kita letak dekat tengah-tengah. Okay. X darab X dapat X kuasa 2. 6. Okay, kita kena perhati sebelah.
3 darab 2, 6. Betul tak? Okey. Ini kita darab silang. X darab 3, 3X. X darab 2, 2X. Okey. Kita nak jawapannya negatif ni. Jadi kita tolakkan dua-dua. Hutang 3, hutang lagi 2. So hutang 5. Bila kat sini negatif, kita kena bagi dekat 3. Bila dekat 2 ni negatif, kita kena bagi dekat 2. So nilai X kita ialah, kita dapat X tolak 3 yang pertama. Yang kedua, X tolak 2. Ini, kalau masih ingat pemfaktoran. Jadi daripada sini, kita dapat X tolak 3, X tolak 2. Okey. Jadi, X tolak 3 sama dengan kosong. X sama dengan 3. Okey, sebelah sini. X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. Jadi, punca bagi persamaan kuadratik ini 3, 2. Okey. Kalau tak dapat, cikgu tunjuk lagi sekali. Okey. Cikgu try tunjuk lagi sekali. Pelan-pelan sikit. Okey. Bila dapat soalan macam ini, okey, X kuasa 2 tolak 5X tambah 6 sama dengan kosong. Langkah pertama, kita buat rumah. Macam kita belajar tingkatan 2 dulu. Okey. Dia ada 3 grup kat sini. Okey, yang cikgu bulatkan. Grup yang pertama letak depan sekali. Grup yang kedua, kita letak kat belakang. Okey, grup yang ketiga kita letak dekat tengah. Ini saya panggil kaedah rumah. Okey, X kuasa 2. X kuasa 2, X darab X. X kuasa 2. Okey, 6. Okey, 6 darab 1, 6. 3 darab 2, 6. Dua-dua pun boleh. Okey, so 3 darab 2, 6. So 3 darab X, 3X. X darab 2, 2X. Okay. So, untuk dapat negatif, kita kena tolakkan dua-dua. Hutang 3X, hutang lagi 2X. So, negatif 5X. Bila sini negatif, sini pun kena letak negatif. So, kita akan dapat X tolak 3, X tolak 2. Kemudian, kita keluarkan dia dan jadikan persamaan kosong. X sama dengan negatif 3, hantar ke belakang jadi 3. Okey, kita selesaikan yang sebelah ni. Sama dengan kosong. So, X sama dengan 2. Negatif hantar belakang, negatif hilang. Jadi, punca sama dengan 3, 2. Boleh? Okey, so kita dah belajar 3. Cara nak cari punca melalui graf, melalui masukkan nilai. Yang ketiga, melalui pemfaktoran. So, kenapa kena belajar 3-3? Sebab kadang-kadang soalan nak pemfaktoran, kadang-kadang soalan bagi gambar, kadang-kadang soalan bagi persamaan saja. Okey, dia bagi nilai. Okey, boleh juga guna kalkulator cara nak cepat. Okey, dalam buku teks ada step ni. Nanti kita ada peruntukan satu masa untuk kalkulator sahaja. Okey, ini praktiskan diri yang seterusnya. Tentukan punca ini menggunakan kaedah pemfaktoran. Soalan periksa kadang-kadang dinyatakan dia nak kaedah pemfaktoran. So, kenalah buat macam tadi. So, kita cuba soalan. Ini awak boleh, saya rasa sama contoh dengan saya. Ini sama contoh dengan saya sebab ada X kuasa 2, ada X, ada nombor. Okey, saya tunjuk yang awak tak berapa faham yang ini. Okey, X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Okey, X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Dengan yang I, X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okey, kita cuba saya tunjukkan.
buat new slide. Tunjukkan jalan kerja dia. Okey. Okey. Tadi kita dapat X kuasa 2 tolak 5X sama dengan kosong. Okey. Masukkan rumah. Okey, masukkan rumah. Okey. Ini X kuasa 2. Yang kedua ni yang ada X. Ini 5X. Ada nombor tak? Tak ada. Okey. Bila tak ada macam ni, awak buat macam ni je. X, awak ingat lagi tak pemfaktoran? Ingat tak? Ini bukan 5. Okey, so kita tak perlukan rumah sebab dia punya C tak ada. Okey, saya ulang balik. Ini X kuasa 2. Ini negatif 5X. Kita tak ada C. Bila tak ada C, okey, kita buat pemfaktoran sepunya. Macam yang kita belajar mula-mula pemfaktoran. Iaitu dekat grup yang depan ni ada X. Dekat grup yang kedua ada X. Bila dua-dua ada X, kita keluarkan X-nya. So, kita dah ambil satu dekat grup yang pertama. Kita dah ambil satu dekat grup yang kedua. Buka kurungan. Apa yang tinggal? X. Tolak. Apa yang tinggal? Tolak 5. Jadi, belakang ni ada kosong. Jadi, kita tak perlu kira yang depan ni. X sama dengan kosong. Satu lagi. X tolak 5 sama dengan kosong. X negatif 5 pindah belakang jadi 5. So, punca sama dengan kosong dan 5. Okay. So, boleh? Okay. So, saya tunjukkan yang satu lagi. X kuasa 2 tolak 4 sama dengan kosong. Okay. Yang ini lain sedikit. Yang ini lain sedikit. Kalau masih ingat pemfaktoran tingkatan 2, jika kat depan ni kuasa 2, 4 ni kita dia adalah kuasa 2 sempurna bagi 2 kuasa 2. Betul tak? 4 kita boleh tukarkan jadi 2 kuasa 2. Ya, kalau masih ingat, jika depan kuasa 2, belakang kuasa 2, tengahnya tolak, kita akan hasilkan 2 kurungan. Satu tolak, satu tambah. Kalau masih ingat. Depan masih tulis A, belakang B, A, B. So, kalau masih ingat ini, inilah bendanya. So, bila depan kuasa 2, belakang kuasa 2 dan tengah-tengah dia tolak, automatically kita dapat 2 kurungan. X 2, X 2, satu tolak, satu tambah. Salin je X2, X2 ni. Okay. Jadi kat sini kita dah nampak X tolak 2 sama dengan kosong. Ini step kena buat. Okay. So X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. Kenapa negatif? 2 bawa belakang jadi negatif. Kenapa positif? Negatif bawa belakang jadi positif. So punca sama dengan 2 negatif 2. Kalau siapa yang dah stuck tu, nanti boleh repeat balik lah video cikgu ni. Okay. So, boleh? Boleh. Dah 3. Yang pertama melalui graf, yang kedua melalui pengiraan, yang ketiga melalui pemfaktoran. Okay, seterusnya last. Harap tak terpulang macam mana nak lukis graf pula bila dah ada punca. Okay, so soalannya masih dalam buku teks. Saya tak lari daripada isi pelajaran, sebab tu saya lebih suka guna buku teks. Lakarkan graf fungsi yang berikut. X kuasa 2 tolak 4X tambah 3. Okay, so macam mana nak lukis graf? Dia cakap kat sini. Okay, bentuk graf mesti betul,
mesti ada pintasan Y, mesti ada pintasan X. Atau satu titik yang melalui graf tersebut. Okey, ciri-ciri graf tu melakar graf macam mana. Okey, kita tengok. Okey. So, cara nak lukis graf, langkah yang pertama, kita tengok dulu. Ini soalan. Bila soalan, kita tengok depannya positif, ingat graf kita mesti senyum. Okey, cikgu yang tanda pun tengok. Ini positif, graf mesti senyum. Kalau masam, cikgu terus bangga. Okay. B pun sama. Positif. Mesti senyum. Okay. Lepas tu lagi cikgu nak tanda. Tambah 3. Tambah 3 ni pintasan dekat pasi Y. Okay, betul. 3. 9. Betul. 9. So, macam mana kita nak buat lengkungan dia, pintasan dia? Okay. So, awak kena masukkan nilai. Macam mana nak dapatkan X kuasa X sama dengan 1 dengan X kuasa 3. Macam mana kita nak tanda 1 dengan 3. Kita kena cari nilai dia ni. Pemfaktoran. Okay. Nak tunjuk tak cara nak buat? Boleh ibu. Okay. Okay, kita tengok di sini. Saya ambil soalan dia. Sekejap Ya. Sampai pukul berapa? Dah 2:30. Lama Okey, sikit lagi. Saya tunjuk graf je. Cara nak lakarkan. Boleh habis lakarkan ni okey lah. Okey. Okey, siapa yang data dah habis, tak apa, cikgu ada Kau nge-lag tak? Cikgu. Kau dengar aku sini? Cikgu hilang. Cikgu yang lag. Okey. Cikgu. Korang kelas mana? Saya Konoha. Cikgu keluar ni. Oh, Allah Akbar. Dia tengah rekod ni. Mari kita berjemaah keluar. Hello. Awak gila Im. Dia sampai. Assalamualaikum. Realme situ siapa? Mantap ah. But sama dengan kau. Ui. Oh, paling mantap dulu. Allah Akbar. Im. Oh, Im. Yo. Tak saja panggil. Oh. off. Hello. Hello, Ego. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk cikgu tiba-tiba. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu di mana, Ego? Tiba-tiba. Tak, dia tiba-tiba. Dia tiba-tiba auto update. Terus keluar semua. Oh, Inilah, tak apalah. Lagipun dah 2:30. Tinggal lukis graf tu je. Kita belajar next lah
Masing-masing pun dah panas dah sejam dah kan. Okay, so kita dah belajar 3 kemahiran tu, saya rasa dah cukup lah. So nanti Baik, cikgu. next week cikgu bagi latihan. Seminggu cikgu bagi kemahiran, minggu depan kita bagi latihan. Okay, siapa yang masih tak faham, nanti cikgu share video. Okay, terima kasih join. Nanti kehadiran cikgu tengok dekat yang apa? List ni. Okay. Tadi cikgu dah catat juga. Okay. Ada yang dah live ke? Oh, ramai cikgu. Dah ramai cikgu live. Cikgu. Lepas tu dah ibu. Tadi siapa perasan last paling ramai berapa orang? Dekat 25. saya 20 apa lah. Okey lah. Itu saja. 3 kemahiran kita belajar pun dah banyak dah kan. Nanti pula awak. Itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih join. Okey. Yang dapat terima kasih 4 kompeten. Nanti kalau ada kelas join balik Untuk yang 4 Zarawi, nanti cikgu listkan siapa yang dapat bantuan 100 tu. Sebenarnya listnya sama dengan yang tahun lepas, tapi yang dapat gaji bawah 3,000 mak ayahnya. Siapa mak ayahnya cikgu rasa tak dapat kot. Gaji lebih 3,000 je. Masih faham-faham lah Okay. So nanti nak tanya detail nanti bagi tahu cikgu. Okay, terima kasih join kelas. Okey, Minta terima maaf lah kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Faham Faham cikgu, faham. Faham Okay. Alhamdulillah faham. Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih semua. Adam sihat? Sihat cikgu. Yasmin tahun lepas dapat tak Yasmin? Yasmin tidur. Tidur dulu ni. Tidur ni. Yasmin tidur. Azira tahun lepas dapat Azira? Azira dah keluar dah? Baru tanya. Cikgu saya keluar dulu cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Shimi. Terima kasih cikgu. Jaga diri cikgu. Sama. Sama.